Kek TV KPM. Okey, ya kita teruskan ini. Silakan cikgu. Okey, seterusnya kita cuba jom jawab untuk kertas 2. Okey, sebelum cikgu teruskan untuk tajuk seterusnya, kita lihat dahulu di dalam kita menjawab kertas 2, biasanya kita perlu memahami dahulu kata tugas. Apakah kata tugas? Kata tugas ni merupakan arah pandu calon untuk memberi respon ataupun jawapan sejajar dengan tugasan ataupun kehendak soalan ataupun kehendak item. So maknanya dia pelajar sepatutnya memahami kehendak soalan tadi berdasarkan kata tugas. Okey. So di dalam ekonomi, dalam kertas ekonomi kita ada macam-macam penggunaan kata tugas untuk setiap soalan. Kita ada terangkan, huraikan, jelaskan, mengapakah, bagaimana, dan setiap kata tugas ni memerlukan respon yang berbeza daripada murid ataupun calon untuk menjawab soalan. Tetapi untuk fokus pada hari ini, cikgu hanya akan fokuskan kepada satu kata tugas sahaja, iaitu terangkan. Okay, penggunaan kata tugas terangkan sebenarnya memerlukan calon menyatakan fakta dan sokongan ataupun sebab. Di mana biasanya soalan kata tugas terangkan memerlukan calon memberi jawapan dalam bentuk satu fakta dan juga satu huraian atau contoh. So di mana jumlahnya adalah untuk satu markah bagi fakta, satu markah bagi huraian atau contoh. Untuk lebih memahami penggunaan kata tugas terangkan, cikgu kongsikan satu soalan contoh untuk kertas 2 ekonomi. Okey. So soalan tersebut adalah peristiwa di bawah berkaitan dengan pasaran ayam proses. Semenjak bulan Ramadan, harga ayam masih lagi tinggi dijangkakan berterusan. Okey, selain daripada faktor di atas, terangkan faktor yang menentukan permintaan ayam proses dalam kalangan pengguna. Kita nak lihat penggunaan kata tugas kita adalah terangkan. Okey, jumlah markah kita adalah 4. Okey, sekarang tip untuk menjawab kertas 2, biasanya 3 perkara yang perlu murid tahu. Yang pertama adalah kata tugas. Di dalam soalan ni, kata tugas kita adalah terangkan. Markah kita di tepi di sebelah kanan adalah 4 markah. Manakala keyword kepada soalan adalah permintaan faktor lain. Okay, faktor selain daripada faktor di atas. Apakah faktor lain yang menyebabkan berlakunya peningkatan ke atas ayam proses? Okey, so pelajar-pelajar, maafkan saya, murid-murid selalu tertanya-tanya, cikgu, kalau markah 4 ni berapa isi yang kita nak bagi? Dan sebab tu saya kata tadi, penguasaan kata tugas penting. Kalau kata tugas terangkan, setiap jawapan kita memerlukan pelajar memberi fakta dan huraian atau contoh. Okey. So, satu markah untuk fakta, satu markah untuk huraian atau contoh. Kalau murid-murid saya, selalu saya bagi tahu tips mudah untuk kita tahu berapa jumlah faktor yang perlu dijawab oleh calon di dalam peperiksaan berdasarkan kata tugas terangkan, jumlah markah di sebelah kanan kita bahagikan dengan 2. Kenapa 2? Sebab satu fakta untuk satu markah, satu fakta untuk huraian atau contoh. So, 4 bahagi 2 adalah 2. Okey, ini makna dia kalau soalan yang cikgu terangkan ni yang berdasarkan contoh yang cikgu bagi, murid-murid dikehendaki memberi 2 isi. Selain daripada faktor di atas, terangkan 2 lagi faktor yang menentukan permintaan ayam proses di kalangan pengguna. So, semenjak bulan Ramadan, ayam masih lagi tinggi dan dijangkakan berterusan. Faktor lain, apakah 2 faktor lain? Kenapa 2 faktor lain? Sebab jumlah markah kita 4, kita bahagi dengan 2. Okey, so kita lihat jawapan dia. Banyaklah faktor lain yang telah murid-murid boleh buat ulang kaji dengan guru masing-masing di dalam kelas. Disebabkan berlaku harga barang lain. Harga barang lain adalah fakta. So, murid-murid akan dapat 1
markah. Harga barang pengganti lebih mahal ataupun ikan lebih mahal. So, ini adalah huraian. So, makna dia satu markah untuk fakta, satu markah untuk huraian. Okey, faktor yang kedua adalah cita rasa. Cita rasa ialah fakta yang kedua. Murid akan dapat satu markah. Huraian kepada cita rasa adalah cita rasa terhadap ayam terus tinggi selepas perayaan. Itu adalah huraian bagi fakta yang kedua. So, kita jumlah markah keseluruhan kehendak soalan adalah 4 markah. So, kita sudah mendapat 4 markah berdasarkan 2 isi ataupun 2 fakta, iaitu harga barang lain dan cita rasa. Okey. So, kadang-kadang pelajar ataupun murid saya selalu tanya, cikgu boleh kita jawab lebih daripada 2 walaupun kehendak soalan tu perlukan 2 saja. So, tidak ada masalah. Dan kita boleh menjawab, kita boleh memberi jawapan lebih daripada 2. Kalau jawab 2, markah tidak akan dipotong. Markah tidak akan dipotong. Sebaliknya, markah maksimum yang akan diberi adalah 4 markah. Baiklah cikgu. Dengan itu kan cikgu, boleh cikgu kongsikan sedikit rumusan yang kita telah belajar sama-sama hari ini mengenai topik pasaran? Okey, so apa yang kita belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan penentu permintaan. Mana penentu permintaan ini terbagi kepada 2 sebenarnya. Satu disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Yang kedua disebabkan oleh faktor-faktor lain. Okey, so dalam kita nak membeli satu barang, biasanya kita akan lihat harga barang. Harga barang memainkan peranan yang utama dalam proses ataupun sebelum kita membuat keputusan untuk membeli sesuatu barang. Tetapi sebenarnya ada 6 lagi faktor yang menentukan kita beli barang. Kita tak lihat harga, tetapi kita lihat faktor-faktor lain. Harga barang lain. Okay, ada barang ini, kita ada barang pengganti, kita ada barang penggenap, kita juga lihat cita rasa, kita juga lihat musim, ataupun kita lihat pendapatan, kita juga lihat berdasarkan dasar kerajaan, dan kita juga lihat faktor jangkaan harga pada masa hadapan. Ini merupakan penentu-penentu lain sebelum kita membuat keputusan untuk membeli sesuatu barang. Didik TV KPM